Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sekali lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi keizinan untuk live di Facebook. Pertama di Facebook Fadi Ghazali, nombor 2 di Facebook InsCAN, Institut Keusahawanan Negara. Alright, insya-Allah. Malam ni kita punya live banyak kali interrupted, tapi anyway, it's okay, kita akan teruskan perjuangan kita lagi insya-Allah dengan izin Allah. Baik, insya-Allah kali ni dah tak interrupted dah, insya-Allah. So, sebelum kita mulakan, saya nak kita semua baca Al-Fatihah terlebih dahulu, insya-Allah. Jom kita ramai-ramai baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, insya-Allah. Jadi tadi saya cuba cross posting sebenarnya di 3 lokasi, tapi Allah tak izin untuk live tu di cross posting, jadi tak ada masalah, it's okay. No problem at all. Jadi siapa yang sedang live dengan saya, jom komen dekat bawah pagi. Alright, komen dekat bawah pagi supaya saya tahu anda sedang live bersama dengan saya. Dan malam ni kita nak belajar strategi sama ada bagaimana untuk onlinekan bisnes kita. Alright, nak onlinekan bisnes kita, macam mana nak onlinekan bisnes kita, macam mana untuk kita kita panggil mantapkan dikala keadaan ekonomi sekarang ni meruncing. Okay, insya-Allah. Jadi untuk kita punya sesi malam ni, right, dia lebih kepada pertama, kita akan lebih kepada saya akan ceritakan kepada anda apa yang perlu anda lakukan. Nombor 2 adalah kalau anda ada apa-apa soalan, right, apa-apa soalan, anda boleh tulis saja komen dekat bawah. Saya akan baca dan saya akan jawab soalan-soalan anda, insya-Allah, dengan izin Allah. So, are you ready guys? Right, kalau anda ready, komen dekat bawah ready. Okay? Right, komen dekat bawah ready. Okay? Terbaik. Awesome. So, saya nampak di 2 lokasi. Pertama di InsCAN, nombor 2 di page Fadi Ghazali. Right, keep on comment dan juga klik share this video, insya-Allah. Okay? Baik, first thing first, saya nak tanya kepada anda. Siapa yang dekat sini yang dah pun mulakan bisnes online? Right? Siapa yang dah onlinekan bisnes? Right? Cuba komen dekat bawah. Saya nak tengok siapa yang dah mula bisnes online, siapa yang belum lagi mulakan bisnes online. Cuba komen dekat bawah, so that saya ada sedikit idea, right, tentang keadaan semasa anda, bisnes anda bagaimana sekarang ni. Okay? Alright? Okay, cuba komen dekat bawah. So malam ni topik kita sangat penting sebenarnya. Alright, topik kita sangat penting. Sangat super power penting. Kenapa? Why? Sebab ia akan dipanggil sebagai memberi impact kepada kita punya bisnes. Dia akan memberi impact kepada kita punya bisnes. Dia akan menyebabkan bisnes kita boleh grow lebih jauh ataupun tak boleh grow. Okay? Alright? So kenapa? Pertama sekali kita kena faham satu perkara, right? Pertama sekali kita kena faham satu perkara, yang mana keadaan ekonomi sekarang ni tidak memberi, dipanggil tidak menyebelahi usahawan, right? Ekonomi sekarang ni dia tidak menyebelahi usahawan. Maksudnya apa? Dia tak favor usahawan lah. In fact, tadi pun ada saya tengok satu video live, right? Video live, bukan video lah, dia satu posting oleh seorang artis. Bukanlah artis, dia pemilik bisnes yang sangat famous. Tapi anyway, saya tak boleh mention nama beliau sebab saya sedang live di kalau page saya sendiri, saya tak ada masalah. Okay, jadi benda tu viral, right? Viral, benda ni viral. Dan perkara-perkara inilah yang kita perlu ambil iktibar sebagai kita sebagai usahawan ni. So that's why kita perlu start fikir bagaimana untuk kita start dapat ramai pelanggan, right? Kita kena start fikir macam mana untuk dapatkan lebih ramai pelanggan dikala ekonomi sekarang ni meruncing. Alright, the idea is begini. Alright, idea dia begini. Cuba anda fikirkan
apa perkara yang best yang berlaku sekarang ni? Yang pertama, memanglah keadaan ekonomi sekarang ni tak favor kepada usahawan. Tetapi apa perkara yang favor kepada usahawan? Yang tu yang kita perlu tengok sekarang ni. Okay? Now, saya selalu bagi tahu kepada student-student Funny Evo, right? Student-student Funny Evo, sekarang ni anda bayangkan, alright, anda bayangkan orang sekarang ni berada di rumah, alright? Majority orang sekarang berada di rumah, tidak keluar ke mana-mana. Duduk rumah je, okay? Makan pun isteri masak kan, insya-Allah. Melainkan macam saya, isteri saya doktor dan kena duduk dekat hospital, okay? Yang lain isteri masak kan. So by right, majority orang sekarang ni dia akan save duit yang sangat banyak. Okay, berapa duit yang di save? Anda bayangkan setiap hari kita akan pergi, kalau kita pergi kerja, okay, berapa duit yang kita peruntukkan untuk makan sahaja setiap hari? Nak makan je berapa ringgit? Alright? Makan tidur je, Puan Nuraini kata. Makan tidur. Anda buat apa sepanjang MCO ni? Apa yang anda buat sepanjang MCO ni? Movement Control Order ni. Apa yang anda buat? Okay? Apa yang anda buat so far? Makan tidur. Cuba kira berat badan dah berapa dah sekarang ni. Okay? So, apa berlaku adalah dikala kita tak buat apa-apa, kita duduk rumah ni, apa yang berlaku, the best part is, setiap hari kita akan sepatutnya kalau kita keluar bekerja, kita akan spend duit untuk kita makan, betul tak? Okay, maksudnya apa? Makan pagi, makan tengah hari, right? Makan pagi, makan tengah hari. Anggaran setiap hari, right? Anggaran setiap hari, orang kena keluarkan duit sebanyak RM20. Betul ke tak betul? RM20 sehari. Dan anda bayangkan, kita duduk rumah lebih kurang 30 hari. Kita duduk di rumah lebih kurang 30 hari. So, cuba anda kira 30 darab dengan 20. Berapa ringgit yang setiap orang save untuk bulan ini sahaja? Cuba kira dulu. So, matematik mudahnya 20 darab 30 hari, setiap orang akan save bulan ini lebih kurang RM600 minimum. Betul ke tak betul? Ni yang saya cerita ni adalah orang yang bekerja, right? Minimum RM600. Baik. Now, the idea dia begini, right? Idea dia begini. Bila orang save RM600 sebulan, okay, ini tak termasuk dengan duit dia pergi minyak kereta, tak masuk duit minyak kereta lagi. Kalau kita masuk duit minyak kereta, sehari lebih kurang dalam RM10, kita kata anggaran RM10, dia dah save almost RM900. RM900 kalau masuk duit kereta. So, the idea is begini. Pernah tak anda ambil botol botol air karbonat lah, okay, air berkarbonat, alright? Anda goncangkan botol tu, goncangkan botol tu, okay, goncangkan botol tu, and then lepas anda goncangkan botol tu, anda buka botol tu. Bila anda buka je botol tu, automatically dia akan meletup, betul ke tak betul? Dia akan meletup kau. Dan anda bayangkan sekarang ni, air tu kita panggil contohnya air Coca-Cola lah. Kita ambil air Coca-Cola, anda goncangkan air Coca-Cola tu, anda masuk pula Mentos. Pop, masuk Mentos. What happen? Air Coca-Cola tu bukan hanya meletup, tetapi dia juga akan terpancut keluar. Betul ke tak betul? Dengan lajunya. So, begitulah yang saya anggap orang yang dalam MCO ni, Movement Control Order ni. Apa yang saya orang yang macam ni orang yang macam mana, tuan dan puan? Dia sedang dalam keadaan yang seperti mana air Coca-Cola tu, alright? Air Coca-Cola ni, dia tak boleh nak keluar. Dia digoncang, masuk dengan Mentos, akhirnya meletup, puff. So, gambarannya adalah gambaran orang yang akan keluar daripada rumah selepas MCO ni selesai. Right? Selepas MCO ni selesai, orang akan keluar dan mereka akan start spend their money. Mereka akan start to
spend duit mereka. Okay, alright. Soalannya adalah, pertama, mereka ada duit lebihan yang mereka tak keluar daripada rumah tu, yang berbulan-bulan ni. Okay, mereka tak keluar daripada rumah. Okay, okay, mereka tak keluar daripada rumah ni. Nombor dua adalah dia punya, pertama ada duit. Nombor dua adalah mereka dah gian sangat nak membeli barang ni. Alright. Soalannya adalah dengan siapa, kepada siapa mereka akan bagi duit itu? Sama ada kepada peniaga lain atau mereka akan bagi kepada anda? That's the question. Right? Itu soalan yang anda perlu tanya. Okay, saya nak tanya kepada anda yang sedang live dengan saya sekarang ni. Mana lagi best? Mereka bagi duit kepada anda atau mereka bagi duit kepada peniaga lain? Cuba komen. Mana lagi best? Mereka bagi duit kepada anda atau mereka bagi duit kepada peniaga-peniaga yang lain? Okay. Alright. Komen dekat bawah. Saya nak tengok duit kepada anda atau duit kepada peniaga-peniaga lain. Saya nak tengok kepada page InScan sekarang ni. Alright. Alhamdulillah, thank you very much kepada 80 orang yang sedang live di page InScan Institut Keusahawanan Negara. Saya mohon maaf tadi ada 2 kali masalah line internet. Saya tak pastilah masalah line internet ataupun masalah apa, tapi so far our setting is good. Right, semua bagus sebentar tadi. Okay, tapi nak ditakdirkan, alright, nak ditakdirkan apa panggil, kita punya ni problematik sekejap tadi. So kita punya apa panggil tiba-tiba terputus. Okay. Tapi anyway, insyaAllah saya nak minta anda untuk klik share, alright. Mereka, anda semua please klik share this video supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita boleh join kita punya live malam ni, insyaAllah. Okay, alright. Okay, so lebih baik bagi duit kepada saya daripada peniaga lain, alright. Memanglah, of course lah, kita nak bagi duit tu, kalau boleh bagi duit kepada kita, bukan kepada peniaga lain, betul tak? Kalau bagi kepada peniaga lain, kita tak dapat duit, buat apa kan? Betul tak? Okay, now beri duit pada peniaga seperti saya untuk modal niaga. Allahu Akbar. Modal niaga. Berniaga ni kadang-kadang dia tak perlu modal. Modal berniaga ni tak perlu modal. Alright? Berniaga ini tidak perlu modal. Berniaga ni hanya perlu otak. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sewaktu saya mula bisnes dulu, saya tak guna modal. Right, saya tak ada modal. Yang saya ada modal adalah modal Ailio. Saya convince orang lain bagi duit pada saya. Maksudnya apa? Maksudnya saya pergi ambil barang dulu tanpa modal. Saya pergi ambil consignment dulu barang. Bila consignment, dia bagi duit barang pada saya jual, dapat duit, saya rolling modal dekat situ. Jadi tak perlu modal sebenarnya untuk start business. Daripada tak ada modal tu, saya convert. Alhamdulillah, Allah izin untuk jadi berjuta ringgit. Alhamdulillah. Alright. Baik. So now, anda dah respon, which is lagi baik mereka bagi duit tu kepada anda, bukan kepada orang lain. Betul ke tak betul? Baik bagi duit tu pada kita daripada mereka bagi duit kepada orang lain. Right. Now, soalannya, macam mana mereka nak bagi duit itu kepada kita? Itu soalan dia yang kita perlu jawab sekarang ni. Macam mana kita nak pastikan orang yang ada duit, insya-Allah lebih kurang dalam RM600 minimum. Kenapa? Sebab mereka tak keluar rumah sekarang ni. Duit setiap hari boleh simpan. Lepas tu government pula bagi, boleh dapat KWSP dan sebagainya. Soalannya, macam mana nak pastikan mereka bagi duit mereka kepada kita? Macam mana nak pastikan mereka bagi duit mereka kepada kita? Itu yang penting. Okay. Berapa orang yang nak tahu macam mana nak mereka nak bagi duit mereka kepada kita? Macam mana kita nak pastikan mereka bagi duit mereka kepada kita? Berapa orang nak tahu? Komen dekat bawah nak tahu. Dan saya nak minta anda klik share this video, insyaAllah. Okay, alright. Yang sedang live dengan saya di page InScan Institut Keusahawanan Negara, thank you very much. Thank you so much. Alright, insyaAllah. Okay, now, macam mana kita nak pastikan orang bagi duit itu kepada kita? Okay, baik. Saya akan sharekan kepada anda. No worries. Ada berita baik lagi sebelum saya sampaikan kepada anda.
government telah mengisytiharkan yang setiap orang dikala duduk dekat rumah ni akan dapat internet for free. Betul tak? Setiap orang akan dapat internet for free. Okay? Kena rajin promote dekat Facebook juga. Setiap orang akan ada internet for free. Now, the idea is begini. Sekarang ni, saya nak tanya kepada anda, majority anda habiskan masa setiap hari buat apa? Setiap hari anda sekarang ni, sama ada dekat yang anda sedang live dekat page Fadi Ghazali ataupun yang sedang live dekat page InScan, saya nak tanya, anda habiskan masa buat apa setiap hari? Anda habiskan masa buat apa setiap hari? Sama ada anda habiskan masa main dengan anak-anak, atau membaca buku, atau anda habiskan masa dengan melihat screen. Saya yakin dan percaya majoriti kita habiskan masa untuk tengok screen, betul tak? Tengok screen telefon ke, screen TV ke, screen laptop ke. Yang penting anda habiskan masa tengok screen. Betul ke tak betul? Now, soalannya adalah, dikala anda melihat screen, dikala anda melihat screen, orang lain pun melihat screen. Betul ke tak betul? Orang lain pun melihat screen. Soalannya adalah, adakah produk dan servis anda orang lain nampak? Adakah produk dan servis anda orang lain nampak? Itu the question yang kita perlu jawab. Orang lain nampak tak? Dikala mereka duduk tengok screen tu, TV ke, laptop ke, phone ke, mereka nampak tak produk dan servis kita? Yang tu yang penting. Okay? Alright? Now, kalau mereka tak nampak, you have a problem. Kenapa? Sebab anda kena faham, mereka ni umpama, saya tak ada botol dekat sini, alright? Mereka ni umpama Coca-Cola yang akan meletup anytime dan akan buat pembelian. Cumanya bila mereka beli, mereka nak buat pembelian, mereka tak beli dengan kita. Sebab apa? Kita tak wujud depan mata mereka. Alright? Mereka belum wujud, kita tak wujud depan mata mereka. So now, kita nak wujud depan mata mereka. Macam mana kita nak wujud depan mata mereka? Itu yang kita kena belajar. Okay? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sharekan kepada anda macam mana untuk pastikan anda wujud di depan mata mereka. Okay? Alright? Okay. First thing first, apa yang perlu anda buat? Tadi saya live dengan Zoom tadi sebenarnya. Sebenarnya actually kenapa saya live dengan Zoom, ada satu sebab sahaja. Sebab saya nak sharekan screen. So that saya ada screen, saya boleh tulis supaya anda boleh nampak kita belajar hari ni secara interaktif. Okay? Secara interaktif. Tapi apakan daya, saya tak boleh nak live dengan Zoom tadi, dan it's okay lah, no problem at all. Okay? So kita belajar dengan cara begini. Okay? InsyaAllah. Baik, soalannya adalah bagaimana untuk kita pastikan orang nampak bisnes kita, orang nampak kita punya produk, orang nampak kita punya servis. Baik, saya nak sharekan kepada anda beberapa cara malam ni. Okay, cara pertama adalah anda perlu hadir di social media. Okay, anda perlu hadir di social media. Okay, clear setakat ni? Anda perlu hadir di social media. Tulis benda ni. Tolong tulis. Sebab kita semua ni bukan Imam Syafi'i. Dengar terus ingat. Okay. Alright. Kita kena hadir di social media. Cuma saya ada perkataan cuma. Social media ni banyak. Ada satu namanya Facebook, dua namanya Instagram, tiga namanya Twitter. Alright. 4 nama dia YouTube. Alright. 5 TikTok. Okay. Soalannya adalah, anda perlu tanya, betul, kita perlu ada di social media, kita perlu hadir di social media. Cumanya anda perlu memilih. Okay. The point is, anda perlu pilih satu social media yang akan menjadi tunjang kepada anda punya bisnes. Faham ke faham sekarang ni? Anda perlu pilih satu social media yang menjadi tunjang. Tulis tunjang. Apa maksud tunjang?
Maksud tunjang ni, tuan dan puan, adalah pillar dalam bahasa Inggeris. Maksudnya, ada banyak social media sekarang ni. Ada A, ada B, ada C, ada D. Cumanya anda perlu pilih satu social media. Right? Based on customer anda. Right? Maksudnya apa? Maksudnya, kalau customer anda ni majority duduk dekat, okay, kita tengok umur pelanggan anda. Katakanlah umur pelanggan anda 30 tahun sampai 40-45 tahun. Majority mereka akan duduk di social media yang mana yang menjadi pilihan mereka? Cuba teka, yang mana satu? Cuba teka yang mana satu pilihan social media mereka. Sambil-sambil tu saya minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, social media yang mana mereka akan duduk? Definitely, mereka akan duduk di Facebook. Betul tak? Umur yang macam ni akan duduk dekat Facebook. Okay? Alright. Kalau kita kata umur 25 sampai 35, mereka majority duduk dekat Instagram. Betul ke tak betul? Okay? Kat mana lagi? Kalau muda lagi, mereka akan duduk di TikTok. Betul ke tak betul? Majority yang muda ni duduk dekat TikTok. Okay? Dan kalau anda tengok yang dalam lingkungan 25 sampai 35, mereka akan duduk juga di YouTube. Betul ke tak betul? Baik. The idea is pilih satu social media. Okay? Pilih satu social media yang menjadi tunjang social media anda. Right? Kemudian daripada situ, anda perlu hadir di situ. Okay, clear ke tak setakat ni? Pilih satu, hadir di situ. Sebab apa? Kenapa saya kata pilih satu? Sebab kalau saya kata hadir di social media, ramai orang akan start confused. Dia akan start confused. Dia kata apa tau? Banyak sangat social media ni. Ada dekat Facebook, ada dekat YouTube, ada dekat IG, ada dekat TikTok. Saya nak duduk dekat mana satu? Pilih satu. Clear setakat ni? Alright? Baik. Ada soalan? Kalau ada soalan, anda boleh terus tulis dekat bawah. InsyaAllah saya akan jawab soalan-soalan anda. Okay? Di kala live ni lah, insyaAllah. Right? Kalau tak live nanti tak boleh nak menjawab soalan, insyaAllah. Alright? Razin Ramli hadir. Thank you very much. Hadir di social media. Azlina Aziz. Pilih satu social media. Tunjang. Pilih social, pilih Sokmed. Okay. Alright, good. Alright, lagi muda guna TikTok. Betul. Wan Najib Hamdan. Alright, good. Baik, now. Baik, so bila anda pilih social media, anda dah pilih sekarang ni satu social media, apa yang nak buat next? Apa langkah yang kita perlu lakukan seterusnya? Okay? This is very important. Apa langkah yang perlu anda lakukan seterusnya? Okay, baik. Now, step nombor 2. Alright, step nombor 2 adalah anda perlu faham market sekarang ni untuk membeli barang kita, right? Dia perlu ada satu X factor, right? X factor. Okay, X factor ini namanya adalah trust. Tulis. X factor itu namanya trust. Okay? Namanya trust. Apa maksud dalam bahasa Melayu? Percaya. Okay? Bila mana orang percaya dengan kita, orang akan beli barang kita. Kalau orang tak percaya dengan kita, people won't buy. Walau anda buatlah promosi apa pun dan sebagainya, orang takkan beli. Okay? So, keyword dia, nombor 2. Right? Point nombor 1 adalah anda perlu wujud di social media. Point nombor 2 adalah trust. Alright? Point nombor 2 adalah percaya. Point nombor 2 adalah trust. Maksudnya apa? Orang kena percaya anda, barulah jualan itu akan berhasil. Right? Berhasil. Kalau orang tak percaya, orang kalau orang tak percaya dengan anda, orang takkan beli barang kita. Okay? That's the keyword. Nombor 1 adalah wujud di social media. Right? Dan pilih pillar social media anda. Nombor 2 adalah wujudkan trust. Alright? Wujudkan kepercayaan mereka kepada kita.
Soalannya adalah macam mana nak buatkan orang percaya dengan kita. Okay? Musim COVID menyebabkan saya tak ada mood nak promote baju kanak-kanak yang saya jual. Saya risau orang kurang percaya sebab saya lama tak buat live. Zam Zurina tulis, right? Takut orang tak percaya. Okay, now ini yang trik yang perlu anda lakukan. Okay, dengar saya cakap. Ini yang paling penting yang perlu anda lakukan. Okay, now bila kita bicara soal trust, orang sekarang ni akan percaya dengan seseorang. Okay, sebelum saya bicara soal trust, tolong tulis satu perkataan. Fungsi social media, fungsi, tulis, dengar fungsi. Setiap perkara ada fungsi. Contoh macam ni. Contoh ni lah, contoh ni. Ni namanya cover, handphone cover, right? Handphone cover. Fungsi dia adalah untuk melindungi telefon. Betul ke tak betul? Apa lagi contoh? Pen. Apa fungsi pen? Function pen adalah untuk menulis. Betul ke tak betul? Untuk tulis. Tapi kalau pen ni dibuat sendal pintu, adakah kena dengan fungsi dia? Fungsi dia kena ke tak? Dia tak kena. Fungsi dia tak kena. Bila pen diguna untuk sendal pintu. Sendal pintu ni yang lock pintu, jangan tak bagi terbuka. Dia tak kena dengan fungsi. Bila tak kena dengan fungsi, pen tidak boleh berfungsi dengan baik. Betul ke tak betul? Contoh, fungsi benda ni, gelas adalah untuk bawa air. Kalau gelas ni anda buat fungsi dia baling, pecahlah gelas ni. Betul ke tak betul? Jadi setiap perkara ada fungsi dia. Jadi soalannya adalah, apa fungsi social media? Dengar. Saya tahu anda belajar banyak, anda dah pandai. Majoriti yang live dengan saya ni pandai. Sebab apa? Sebab dia live kejap je, lepas tu dia skip video ni. Dia live kejap, dia skip. Sebab apa? Dia dah pandai. Alright? Sebab majoriti yang skip video ni, majoriti dah jutawan. Right? Dah jutawan. Dia tengok, dia skip video. Sebab apa? Dia dah jutawan. Sebab tu Alhamdulillah lah. Saya doakan orang yang skip video ni, dia bertambah lagi jutawan. Alright? Yang skip video ni, dia tengok sekejap, lepas tu dia tengok video lain, atau dia main social media, dia tengok Facebook. Itu orang yang dah kaya. Okay? Tapi kalau yang belum lagi berjaya atau nak berjaya lebih powerful, tengok live ni sampai habis. Sebab orang yang berjaya, bila dia mulakan sesuatu, dia habiskan apa yang dia mulakan. Betul ke tak betul? Okay? Alright. Now, tulis dekat bawah. Saya nak minta anda klik share dan tulis perkara ni. Social media, fungsi dia adalah buat orang suka kita. Right? Fungsi dia adalah buat orang suka kita. Tulis. Fungsi social media adalah buat orang suka kita. Itu saja. Alright? Itu saja fungsi dia. Right? Itu sahaja fungsi dia. Maksudnya anda kena buat orang suka anda di social media. Suka Tuan Fadi doa yang positif je. InsyaAllah. Kita kena doa positif. Orang yang skip video ni dia jutawan lah tu. Maksudnya dia dah pandai sangat. Dia tak payah tengok dah. Dia tak payah belajar kan. Okay. InsyaAllah. Alright. So, fungsi social media adalah buat orang suka kita. So, soalan dia adalah macam mana nak suruh orang suka kita? Macam mana nak pastikan orang suka dengan kita? Macam mana nak pastikan orang di social media suka dengan kita? Tu dia. Itu soalan yang perlu anda tanyakan sekarang. Okay? So, caranya adalah, zaman dulu, orang percaya dengan tengok gambar, orang percaya dengan baca tulisan. Tapi sekarang ni orang dah tak percaya tengok gambar, orang tak berapa nak membaca tulisan. Orang lebih suka consume video. Betul ke tak betul? Right? So justru apa yang perlu anda buat adalah anda perlu buat video. Anda kena buat video mulai sekarang. Dan video itu mestilah video live. Right? Video itu mestilah video live. Wan ni sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat. Saya rasa lebih sihat di kala MCO ni. Duduk rumah, makan, tidur, belajar, mengajar. Belajar, kita tengok benda lain. Alright, kita belajar something new. Lepas tu mengajar. Lepas tu buat live. Lepas tu share dengan anda. InsyaAllah. Okay, so
apa yang perlu kita fahamkan adalah buat orang suka kita, dan cara nak buat orang suka kita sekarang ni adalah dengan melalui video live. Okay, now. So first step adalah anda perlu hadir di social media dan anda perlu pilih. Okay, ginilah kita senang cerita. Tips yang pertama adalah hadir di social media. Nombor dua adalah pilih di social media. Alright. Nombor dua adalah build trust. Macam mana nak build trust adalah dengan buat video live. Alright. Dan 4 tips saya bagi ni. 4 tips dah saya bagi. Okay, 4 tips dah. Tulis semua tips ni. Alright. Baik. Now, sekarang kita dah buat video live. Soalannya adalah, tak berani nak buat video live tuan. Maizatul kata, tak apa, tak ada masalah. Tak berani tak apa. Sebab apa? Sebab malu kan. Majoriti orang tak buat live sebab malu. Soalan saya very simple. Mana lagi malu apabila mak kata nak pergi haji, kita tak boleh hantar mak pergi haji dengan buat video live. Mana satu lagi malu? Kalau kau lagi malu buat video live dengan mak minta kau tak boleh nak bagi, tak apa, teruskan malu tu. Mana lagi malu bila tiap-tiap bulan tak boleh bayar duit kereta, bank call, alright? Orang duk keep on minta hutang, alright? Kita tak boleh bayar dengan buat video live. Kalau anda rasa macam lebih malu buat video live daripada orang call minta hutang tak boleh bayar, tak apa, teruskan malu buat video live. Tak ada masalah. Tak ada orang pun, tak mati pun orang lain. Anda pun tak mati, tak ada masalah. Mana lagi malu bila anak nak beli barang, anda tak boleh beli barang, alright? Sebab anda tak ada duit, berbanding anda buat Facebook live. Mana lagi malu? Kalau anda rasa malu tak boleh buat Facebook live, tak apa. Anak tak boleh minta barang, tak apa, tak ada masalah. Tak payah, tak beli barang, right? Mana lagi malu, right? Dikala anda tak cukup duit setiap bulan, right? Anak nak pergi sekolah pun anda tak boleh bagi duit kepada anak, alright? Ataupun cikgu minta bayar apa-apa dekat sekolah, anda tak boleh bayar, right? Anda mana lagi malu tak boleh bayar duit untuk PIBG sekolah dan sebagainya, atau anda buat Facebook live. Kalau anda rasa malu lagi buat Facebook live, silakan malu tu. Kalau malu tu boleh dapatkan duit kepada anda, tak ada masalah. Go ahead, carry on with your belief system. Okay? Mana lagi malu, right? Mana lagi malu kalau lelaki? Mana lagi malu? Anda tak boleh beli rumah sendiri. Sebab apa? Anda duduk rumah sewa, right? Anda tak boleh nak beli rumah sendiri kepada anak dan isteri. Anda duduk keep on sewa rumah, right? Dengan anda buat Facebook live. Kalau anda rasa malu buat Facebook live, dan kalau tak boleh beli untuk anak isteri tempat atau kehidupan yang lebih baik, anda rasa itu lebih kurang tak apa, tak ada masalah. Malulah buat Facebook live, tak ada masalah. Tak ada mati pun, orang tak mati pun. Alright? Okay. Jadi, apa berlaku? Sekarang ni, saya nak minta anda buat Facebook live. Okay. Soalannya, sewaktu PKP sekarang ni, apa yang perlu anda apa yang perlu anda berikan kepada mereka supaya anda tidak melanggar keadaan orang sekarang? Okay? Maksudnya apa? Maksudnya sekarang ni konon lah orang susah hati. Saya bagi tahu jujur dan ikhlas lah. Kadang-kadang anda duduk rumah tu, kadang-kadang lah, minta maaf saya kata, kadang-kadang yang susah hati dengan yang happy, lebih banyak happy daripada yang susah hati. Sebab apa? Anda duduk relax, lepak, tengok TV. Alright? Yang susah hati tu bila anda baca social media, anda rasa orang lain susah hati. Right? Anda rasa orang lain susah hati. Tapi kalau orang yang lain yang susah hati, kalau anda pun dalam keadaan susah hati sekarang ni, anda bukan susah hati itu tidak akan selesaikan apa-apa masalah. Betul ke tak betul? Tapi tindakan yang akan selesaikan masalah. Betul ke tak betul apa yang saya cakap ni? Susah hati tidak akan selesaikan apa sahaja masalah anda, tapi tindakan yang akan selesaikan masalah anda. That's why saya kata buat Facebook live. 100 orang yang sedang live dekat InScan, 140 orang sedang live dekat page Fadi Ghazali. Saya cabar anda esok pagi buat Facebook live jam 9 pagi. I challenge all of you to make Facebook live. But then, ada satu syarat. Bila anda buat live ketika musim COVID ini, prevent yourself from be terlalu hard selling. Faham ke faham? Dikala COVID-19 ni melanda setiap orang, right? Dikala krisis, bukan COVID saja.
dikala krisis berlaku, halang diri anda untuk jadi terlalu hard sell. Alright? Terlalu hard sell. Anda kena give soft sell. Maksudnya apa? Sewaktu anda buat Facebook Live, masukkan empathy. Faham empathy? Anda kena masukkan anda bersimpati dengan orang lain. Hey, saya simpati dengan keadaan anda sekarang ni. Saya simpati dengan keadaan anda, keadaan anda sekarang ni, dilanda masalah COVID-19. Alright? Jadi, empathy kepada orang lain. Alright? Empathy. Sebab dikala keadaan COVID-19 ini berlaku, orang perlukan manusia yang bersimpati. Konon-kononnya. Right? Right? Orang nak orang yang bersimpati. Walaupun dia tak menagih pun simpati tu, tapi dia rasa too hard selling now is not so good. Dia rasa. Jadi, sewaktu anda buat live tu, anda give content. Content yang bagaimana? Content yang boleh menyebabkan orang suka kita. Kena clear tu? Kena faham? Buat content orang suka kita. Bukan content menjual. Content yang buat orang suka kita. Clear ke tak setakat ni? Maksudnya apa? Anda share doa-doa yang boleh diamalkan sewaktu masalah timbul. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, doa yang dibaca oleh Nabi Yunus sewaktu ditelan ikan. Doa yang Allah keluarkan Nabi Yunus daripada 3 kegelapan. Pertama, gelapnya malam. Nombor 2, gelapnya dasar laut. Nombor 3, gelapnya perut ikan. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alright? Jadi anda sharekan tips itu, doa itu sewaktu Facebook Live. Alright? Anda sharekan doa-doa yang doa-doa yang boleh dibaca sewaktu anda rasa susah di kala COVID-19. Anda sharekan benda-benda knowledge tu. So bila anda share, automatically people will start to love you. People will start to happy to learn from you. Alright? Bila people start to love you, alright, people will start to ask, dia ni buat apa Alright? Orang akan start to, bila orang start to love you, people start to buy from you. Alright? People akan start untuk beli daripada anda. Dari sudut technicality, anda boleh follow up mereka balik selepas mereka tengok live. Okay? Right. Berapa orang yang suka tips yang saya sampaikan malam ni? Saya nak minta anda klik share boleh? Kita dah hampir pukul 10 malam ni. Saya nak minta anda klik share boleh? Supaya ada lagi yang belum tidur dekat rumah tu boleh tengok live kita, insyaAllah. Sebab tadi bila saya mula live tadi, ramai orang tengok. Kemudian live kita tersekat 2 kali malam ni. 2 kali live tersekat. Jadi Allah tak izin kita smoothkan untuk saya tunjukkan skrin. Tapi tak apalah, it's okay. Right? Saya pasrah dengan keadaan tu. Okay, kalau tak, saya ada skrin, saya nak tunjuk kepada anda, saya boleh menulis, saya boleh tunjuk slide ke apa ke sebagainya. Tapi anyway, it's okay. Right? So, tu 4 tips. Tips yang pertama, hadir di social media. Tips nombor 2 adalah pilih satu pillar social media, sama ada Facebook, IG, YouTube, TikTok ke kalau anda duduk kat TikTok, pelanggan anda duduk kat TikTok. Nombor 3, build trust. Build trust pelanggan anda dengan cara buat Facebook Live. Dan please beware, sewaktu keadaan situasi krisis macam ni, tolong jangan too hard selling. Okay? Jangan too hard selling. Alright? Bukan Nabi Nuh, Hazimah, Nabi Yunus. Nabi Nuh buat kapal. Alright? InsyaAllah. Kami pun pasrah, tuan. Pasrah. Memanglah saya pun itulah. Okay? Alright? Baik. So, tips 4. Tips nombor 5. Alright? Bila anda nak buat pemasaran online, bila anda dah start menjual, waktu anda buat Facebook Live tu, anda boleh jual barang anda, tapi dengan cara soft sell. Very soft. Contohnya, sewaktu anda bagi konten tu, katakanlah anda bagi konten doa yang diamalkan oleh Nabi Allah Yunus untuk keluar daripada masalah, 3 level masalah tu. Contoh. Dan ketika itulah anda berkata, Alhamdulillah lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak beli gelas ni, nanti boleh PM saya ya, InsyaAllah. Alright? Macam tu je. Masa tu anda boleh jual barang anda. Sambil-sambil tu, Bismillahirrahmanirrahim.
Sedap air ni, alhamdulillah. Saya minum air teh kosong tanpa gula. Okay, right? Seterusnya, cara seterusnya. This is very important, right? This is very important. Anda kena belajar tips nombor 5. Anda kena belajar cara untuk anda buat marketing menggunakan pemasaran berbayar. Alright, paid advertising. Ni step nombor 5 dah ni. Alright, menggunakan pemasaran berbayar atau paid advertising. Okay, so anda kena belajar benda ni. Dikala anda berada dekat rumah ni, kalau anda duduk dekat InScan, anda boleh tanya InScan macam mana nak belajar. Alright, atau anda boleh pergi ke platform-platform digital. Contohnya mentorhack.com. Anda boleh pergi mentorhack.com. Dekat situ anda boleh subscribe, anda boleh belajar online untuk Facebook marketing, IG marketing, YouTube marketing, Google marketing, apa lagi? Semua benda marketing yang paid advertising, anda boleh belajar dekat situ, dekat Mentor Hack. Alright? Atau anda boleh pergi ke udemy.com, anda boleh pergi ke YouTube, anda boleh belajar, tak ada masalah. Tapi tengok YouTube, anda kena tengok betul-betul, takut ada yang outdated dah lama sangat, ataupun ada ilmu yang orang US pakai, tapi dekat sini tak boleh pakai. Alright? Sebab anda kena tengok ilmu tu, anda kena tapis, InsyaAllah. Alright? Tuan, macam mana kalau kita live, kita just sharing kebaikan produk ke macam mana tuan? Afiq, kalau live kebaikan produk, siapa nak tengok? Siapa mahu tengok kebaikan produk you? People doesn't care about your product. People doesn't care about how good is your product. Anak saya kuat betul-betul main kat luar tu. Betul, happy betul dia. So people doesn't care about your product, but people care about themselves. Orang orang kisah pasal diri mereka sendiri. Dia tak kisah pasal orang lain. That's why saya kata buat live ni bagi kebaikan kepada orang. Apa konten yang anda nak buat? Contoh, kalau produk anda ni bagus, contohlah ubat kencing manis contoh, bagus untuk kencing manis. Alright? Bagus untuk kencing manis. So, anda jangan buat Facebook live untuk share kebaikan produk. Tidak. Anda buat Facebook live tentang bagaimana untuk anda kontrol pemakanan anda dikala berada di rumah sewaktu COVID-19, daripada mengelakkan paras gula anda naik. Contoh macam tu. Jadi apa yang perlu anda buat? Anda buat Facebook live, share that content. Pada masa yang sama, anda boleh share produk anda, kebaikan produk anda. As simple as that. Alright? So ada orang tanya, tuan, bila masa sesuai untuk buat Facebook live? Saya bagi tahu jujur dan ikhlas, di kala COVID-19 ni anda boleh buat Facebook live pagi, boleh, tak ada masalah. Alright, pagi boleh, tak ada masalah. Di kala COVID-19 ni anda boleh share pagi. Pagi-pagi dah boleh share. Contohnya pukul 9 pagi. Ya, anda boleh buat Facebook live pukul 9 pagi. Okay, 9 pagi dah boleh buat Facebook live. Bangun pagi-pagi, baca buku sikit. Simple je. Macam mana anda nak buat Facebook live? Saya tunjuk cara Okay, katakanlah contoh, saya ambil buku ni, Tony Fernandez. Contoh buku Tony Fernandez. Alright? So, anda pun kata, okay, hari ni saya nak share something lah kepada audience saya. Jadi, saya pun buka buku Tony Fernandez ni. Saya pun baca satu bab. Contoh bab dia, Prologue, A Tuck Box of Dreams. Alright? A few years ago, bla bla bla. Saya baca satu chapter, and then what happened? Satu chapter ni baru page. Baru 2 page. So, bila saya baca satu chapter ni, and then I'm ready. So, I'm ready. So, apa yang saya buat adalah saya terus live. Saya live dan saya sharekan apa yang saya baca. Ataupun contoh, okay, kita baca contoh ni lah, Travelog Dakwah Meniti Hari Esok. Jadi, anda pun baca satu konten. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada siapa yang disukainya, dan orang yang diberikan kebijaksanaan itu sesungguhnya diberi kebaikan yang banyak. Hanyalah orang yang berakal dapat mengerti. Surah Al-Baqarah ayat 269. Jadi, anda baca benda ni, dah boleh hurai kan? Betul ke tak betul? Right?
Anda baca pendek je, anda dah boleh hurai surah Al-Baqarah. Maksudnya apa? Tuhan berikan kebijaksanaan kepada siapa yang disukainya. Maksudnya malam ni Allah bagi kebijaksanaan untuk anda untuk tengok live ini, dan insya-Allah esok anda dah boleh buat. Nampak tak? Allah memilih orang yang disukainya untuk bagi kebijaksanaan. So malam ni Allah dah bagi satu kebijaksanaan. Allah dah bagi kebijaksanaan tu, gunakan kebijaksanaan yang Allah dah bagi. Right? Jangan tak guna. Faham ke faham? Simple ke tak hidup? Simple kan? Very simple. Alright? Cumanya soalannya, anda nak buat ia jadi simple atau anda nak buat benda tu jadi sukar? Okey lah, anda memang malas gila baca buku lah. Bapak malas gila lah nak baca buku kan. Buku-buku ni anda memang, alamak, bab buku ni aku malas lah. Contoh. Apa yang boleh anda buat? Alright, apa yang boleh anda buat? Buka YouTube, cari perkongsian daripada orang lain. Buka YouTube, cari perkongsian daripada orang lain, dan anda cerita balik apa yang orang lain tu cerita. Itu saja. Tulis kat bawah, itu saja. Saya cabar anda sekali lagi, semua yang sedang live dengan saya, hampir 200 orang lebih, dekat 300 orang ni, saya cabar anda esok pagi jam 9 pagi semua buat Facebook live. Saya garanti lah, tak semua orang akan buat Facebook live esok, confirm. Sebab semua yang tak buat Facebook live tu dah jutawan. Yang tak buat tu dia dah jadi jutawan, alhamdulillah. Alright. Dia tak payah dah buat Facebook live ni. Okay. Saya bagi tips malam ni. Alright. Macam tu rupanya sebelum ni tak tahu nak share konten. Masya Allah, Maizatul. Istighfar Maizatul. Saya sekarang ni sedang live di 2 page. Satu page Institut Kesusahan Negara, nombor 2 page Fadi Ghazali. Thank you very much kepada anda yang live dengan saya di both page. Alright, insyaAllah. Saya nak minta anda klik share boleh? Alright, bantu saya untuk klik share sekali. Kalau anda rasa ilmu yang saya beri malam ni, yang saya share malam ni bermanfaat untuk anda, saya nak minta anda klik share. Boleh? Alright, saya nak minta anda klik share video ini, InsyaAllah. Alright. Belum habis lagi. Saya nak share lagi ni. Alright, kita sekejap Okay, alright. So, baik. So, itu tips yang ke-45. Alright, tips yang nombor 5 yang saya bagi tahu tadi adalah anda kena belajar pemasaran paid marketing. Alright, paid marketing. So, bila anda nak guna pemasaran paid marketing ni, apa yang penting adalah anda kena belajar cara yang betul. Alright, macam tadi saya bagi tahu kepada anda, ada few tempat yang anda boleh belajar paid marketing. Anda boleh pergi, contohnya anda boleh pergi, tapi sekarang ni nak pergi kedai buku tak boleh nak beli buku, betul tak? Tak boleh nak pergi beli buku. Jadi saranan saya adalah anda boleh pergi, boleh tulis kat bawah tempat untuk belajar cara buat pemasaran online paid marketing ni. Pertama, anda boleh pergi ke YouTube channel. Tulis YouTube. Boleh belajar kat YouTube. Tulis macam mana nak buat iklan, macam mana nak buat iklan yang berkesan. Belajar dekat YouTube. Alright, insyaAllah. Kalau tak ada gangguan esok, gangguan apanya, gangguan mentalnya biasanya live. InsyaAllah saya akan live esok pagi kalau tak ada gangguan. Tak ada gangguan nak live ni. Yang banyak gangguan adalah gangguan mental. Mental yang tak boleh belah. Betul tak betul? Okay, alright. Jadi pertama adalah dekat YouTube. Anda boleh belajar dekat YouTube. Right. Nombor 2, anda boleh cari platform-platform yang mengajar orang lain mengajar untuk buat iklan. Boleh je tuan beli buku secara online, boleh, tak ada masalah. Saya bagi tahu tak ada masalah. Belilah buku dekat online, tak ada masalah. Sekarang ni saya kata yang boleh digunakan sekarang, cepat-cepat. Okay. So pertama adalah YouTube, nombor 2 adalah platform. Okay lah, fine lah. Kalau anda boleh beli buku dekat online, boleh beli buku dekat online, tak ada masalah. Beli buku, tunggu postman hantar, baru belajar. Alright. Tapi cara yang paling senang adalah anda pergi ke platform-platform digital
yang anda boleh belajar. Contohnya Udemy, anda belajar dekat Udemy. Okay, tulis udemy.com. Alright, udemy.com, udemy.com. Alright. Nombor 2, kalau anda nak platform dalam bahasa Melayu, anda boleh pergi ke MentorHack, mentorhack, mentorhack.com. Tulis. Alright. Okay. Alright, MentorHack. Jadi 2 tempat tu anda boleh belajar untuk pemasaran online, insya-Allah. Right. Okay, clear setakat ni? Okay, alright, good. So now, step nombor 6 yang saya nak sharekan kepada anda pada malam ini adalah bila mana anda dah start buat digital marketing, right? Anda perlu, apa yang perlu buat? Anda perlu simpan database anda. Anda perlu simpan database anda. Alright? Anda perlu simpan database anda. Sebab apa? Sebab anda akan boleh buat sale jualan yang powerful bila mana anda ada database. Alright? 6 tu. Tu nombor 6. Simpan database. Right? Ada baru-baru dalam 2 hari lepas atau 3 hari lepas. Sekejap saya check. Ada seorang hamba Allah beri satu testimoni. Sekejap saya cari testimoni tersebut. Sekejap saya cari testimoni tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekejap. Saya nak cari. Okey, ni dia. Ni adalah testimoni yang saya dapat. Ni kalau anda tak percaya, ni dia. Panjang dia tulis ni. Tu dia Dia hantar ke email. Assalamualaikum, hai Tuan Fadi. Beberapa bulan yang lepas, saya join seminar rahsia sales online. Tak salah di Jerai, Hotel Sungai Petani. Yuran murah je, tak sampai 50 pun time tu. Adik Tuan yang jadi host, Tuan Haris Ghazali, tak salah namanya. Dalam banyak-banyak dia cakap satu je saya ingat, simpan database. And saya buat benda tu. Dan beberapa bulan dari itu saya simpan semua database customer saya. Sekarang musim COVID, saya buntu. Nampak tak ayat dia? Saya buntu. Tiba-tiba saya teringat apa yang diajar oleh Tuan Haris masa seminar. Kebetulan itu saja yang saya catat. Saya hantar post iklan jualan produk saya, face mask dan servis borong direct suppliers ke simpanan database saya sahaja seperti yang diajar Tuan Haris Ghazali. Alhamdulillah, baru beberapa hari macam tak percaya, sales saya hampir RM20,000 tak sampai seminggu. Hanya melalui database. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah saya join kelas yang lebih ekstra. So, right, apa yang saya cuba sampaikan sekarang ni? Step nombor 6 adalah simpan database pelanggan anda. So, bila mana orang tengok live anda, esok kan kita akan buat cabaran pukul 9 live. Okay? Tolong hashtag Funnel Evo. Right? Hashtag InScan sekali. Bila anda buat live tu, saya nak minta anda komen, suruh peserta anda komen dekat bawah dan anda pin postkan satu link untuk mereka masuk ke Telegram channel. Alright? Telegram channel. Tulis. Ni step nombor 7. Nombor 7 dah malam ni. Habis yang ni, insyaAllah kita akan habiskan kita punya live. Step nombor 7 adalah, ni paling simple lah saya bagi tahu. Tak payah susah-susah sangat. Kejap lagi, habis live kejap lagi, anda pergi buka Telegram. Alright? Anda buka Telegram. Buat Telegram channel. Tak reti pergi cari dekat YouTube. Jangan malas sangat. Right? Nak belajar malas, semua nak kena suap. Nak kena in-scan buat dulu kelas baru belajar. Tak adalah. Nak kena ada live macam ni. Tapi anyway kita share, okay? So jangan buat group, buat channel. Apa beza dia? Beza dia group, orang sembang, last kali orang tak tahu kat mana, anda pun serabut. Nanti last kali orang buat jual barang dalam tu. Alright? Tapi nak senang, buat dekat Telegram channel.
channel ni anda seorang je boleh hantar. Orang lain tak boleh hantar. Alright, itu paling senang lah. Okay. Kalau tak, kalau anda datang ke training mana-mana, saya akan sharekan lebih banyak cara untuk simpan database. Tapi for now, saya just just sharekan kepada anda buat Telegram channel saja. Itu nombor 7 lah, InsyaAllah. Tuan, macam mana kalau customer dari private messenger? Kalau customer dari private messenger, tak ada masalah. Jawab saja. Alright, jawab saja. And then selepas dia panggil mereka PM, suruh mereka masuk ke dalam Telegram channel anda. Tak ada masalah. Very simple, kan? Okay? Alright. So, itu 7 tips yang saya sharekan kepada anda. Alright. 7 tips yang saya sharekan kepada anda ni, hopefully boleh bantu anda. Alright. Saya ulang sekali lagi. Alright. Tapi ada limit kan? Tak ada Telegram channel. Kalau anda join, oh Allah, saya dah guna 2 telefon saya sekarang. Okay, tak apa. Saya ada iPad saya. Saya minta maaf lah. Tadi saya cuba untuk Zoom, untuk live kepada anda. Boleh share saya punya iPad. Saya boleh menulis dan sebagainya. Tapi bila saya try live 2 kali tadi, alright, 2 kali tak berjaya. Tapi anyway, tak apa. Saya sebut je kepada anda, insyaAllah. Okay, now. Saya nak tunjuk kepada anda Telegram Majlis Keselamatan Negara. Alright. Siapa yang belum register, bukan register, siapa yang belum follow Majlis Keselamatan Negara, tolong follow Majlis Keselamatan Negara. Ini adalah Telegram channel rasmi mereka. Maksudnya apa? Apa-apa berkaitan dengan COVID, mereka akan update dekat sini. Sekarang ni, dekat Telegram channel ni, right, ada 1 juta orang follow Telegram channel ini. Maksudnya apa? Setiap kali apa-apa hebahan berlaku, akan ada terus 1 juta orang akan tengok di Telegram channel. Anda bayangkan, sekali MKN, Majlis Keselamatan Negara rasmi, post sesuatu, macam tadi lebih kurang pukul 9.30 tadi, 9.27, di post, dah 132,000 orang melihat di Telegram channel. Can you imagine the power of Telegram channel? Alright? So, bila anda ada Telegram channel, anda boleh broadcast kepada semua pelanggan-pelanggan anda ataupun future customer anda. Telegram tu nak buat apa, tuan? Masya Allah. Telegram tu tempat nak simpan atau nak tempatkan anda punya database. Alright, database tu paling simple lah. Saya tak share pada anda Excel ke apa. Benda-benda complicated nanti anda kena belajar further lah. Alright, anda kena belajar further. Sebab malam ni pun, sekarang ni dah 10.15. Takut ada orang dah nak tidur, kan. Telegram channel macam private message ke, macam ni lah. Apa yang perlu anda buat adalah anda pergi cari Telegram, install Telegram, follow Telegram channel. Paling senang, anda type Fahdi Ghazali channel. Kejap lagi habis live, anda buka Telegram, search je Fahdi, bukan Fadhi, bukan Fazli, bukan Fendi, bukan Fahfi, bukan. Type Fahdi, F-A-H-D-I, itu nama saya, Fahdi Ghazali channel, dan anda join dekat situ. Alright. Okay, dan anda tengok, itulah channel. Maksudnya saya je boleh post situ, orang lain tak boleh nak post. Okay, alright. So dekat situ anda simpan database anda. Itu paling simple lah. Kita tak boleh simpan nama, email, nombor telefon semua tak boleh. Tapi anda letak kat situ. Tujuannya adalah bila anda nak bila anda nak broadcast something, then mereka akan dapat. Diorang ni tidur je dari pagi sampai petang, sambung sampai pukul 12. Amboi kau. Sembang. Bukan apa. Sebab bila kita buat dekat live, tengoklah. Tadi 120, kejap dekat 200 kan. Lepas tu turun, naik. Sebab apa? Sebab korang tak boleh stay dekat Facebook ni. Saya tahu kepala otak korang distracted. Kejap keluar notification, kejap nak skip. Konon-konon share dulu, esok tengok balik. Bye-bye. Terima kasih. Kirim salam. Korang takkan tengok punya lah. Macam lah rajin sangat nak tengok balik. Betul tak? Korang akan tengok benda lain. Sebab bila belajar ni adalah benda yang kedua, ketiga, keempat. Right? Alright, okay. So 7 step yang saya sharekan kepada anda. Belum lagi nak tidur. Time ni lah otak nak bekerja. Akmal Othman. Time ni lah otak nak bekerja, Bagus otak.
Alright. Kalau saya, time ni lah saya tidur. Sebab apa? Otak saya bekerja pagi. Guru saya sentiasa pesan, Allah cipta malam bukan tujuan untuk kerja. Allah cipta malam tujuannya untuk rehat. Bila kita rehat, right? Bila kita rehat, kita bangun pagi untuk solat tahajud. Itu Allah cipta malam, untuk kita rehat dan tahajud, bukan kita buat kerja. Alright? Okay? So, 7 strategi yang saya sharekan kepada anda tu, anda boleh buat di kala COVID-19. Alright? Di kala COVID-19 ni, tolong buat 7 step yang saya bagi tahu. Kita ulang balik step apa yang saya bagi tahu. Nombor 1 adalah anda perlu hadir di social media. Okay? Pilih step nombor 2. Pilih satu social media yang jadi pillar untuk anda. Maksudnya tengok pelanggan anda duduk dekat mana, social media yang mana yang menjadi pilihan pelanggan anda. Ikut umur mereka. Step nombor 3 adalah dapatkan trust mereka. Step nombor 4 untuk dapat trust. Okay, by the way, social media adalah tempat buat orang suka kita. Trust ni dengan cara buat orang suka kita. Macam mana nak buat orang suka kita? Adalah dengan cara buat Facebook Live, atau IG Live, atau YouTube Live. Yang penting live, untuk orang percaya anda. So nak buat Facebook Live, nak buat IG Live, tadi saya dah tunjuk cara macam mana. Pertama, cari buku, baca satu bab, sharekan balik. Alright? Ataupun tengok video YouTube, sharekan balik. Elakkan dalam video live itu menjual. Lebih kepada soft selling, cerita kebaikan, cerita manfaat, pada sama bagi tahu produk anda atau servis anda. Alright. Nombor 5, belajar buat pemasaran online paid advertising. Macam mana nak buat paid advertising? Saya nak minta anda tulis, boleh tak? Kita ni bukan Imam Syafi'i, bukan jenis yang dengar ingat. Tulis dekat bawah. Ada orang yang jenis kau tengok je kan. Alright, tolong tulis. Tolong tulis. Kita bukan Imam Syafi'i dengar ingat sampai mati. Tak. Kita manusia biasa. Ingat sekarang, dengar sekarang ingat, habis je live tu tak ingat. Right? Jenis daripada kecil sampai besar, bukannya train otak untuk ingat kan, train otak untuk lupa biasanya. Nombor 5 adalah buat pemasaran paid advertising. Macam mana nak buat pemasaran paid advertising? Adalah dengan cara anda belajar. Boleh belajar dekat YouTube channel, atau kalau anda nak ada course yang lebih powerful, anda pergi kat Udemy, udemy.com. Atau kalau anda nak belajar dalam bahasa Melayu, anda pergi ke mentorhack.com. Right? mentorhack.com. Anda beli course kat situ, anda boleh belajar semua benda, Facebook, YouTube, IG, Google, buat website, Messenger, semua benda anda boleh belajar di situ, platform digital. Step nombor 6, right? Step nombor 6 tadi, apa saya bagi tahu nombor 6 tadi? Bila anda dah belajar paid advertising, anda kena simpan database. And then simpan database tu, kalau paling senang adalah simpan dekat Telegram channel. Alright? Okay? Telegram channel, InsyaAllah. So 7 step itu adalah step yang paling simple yang anda boleh buat sewaktu COVID-19. InsyaAllah boleh bantu bisnes anda untuk maju, meningkat. Don't forget to stay tune dekat don't forget untuk pertama sekali follow page saya Fadi Ghazali, follow Telegram channel saya Fadi Ghazali channel, dan don't forget to follow InScan juga, yang live dekat InScan. InsyaAllah akan ada banyak lagi perkongsian daripada InScan, InsyaAllah. Saya rasa dah 10.20. Anyway, pagi esok saya akan live dekat page Fadi Ghazali jam hopefully esok saya tak ada apa-apa program. Sekejap saya check jadual saya. Takut ada coaching esok hari. Alright, kalau tidak ada apa-apa, esok hari saya akan live InsyaAllah jam 9 pagi. Alright, good, it's good. So esok there's nothing saya punya ni. Saya akan live esok jam 9 pagi. Live esok di page Fadi Ghazali. Dan insyaAllah hari Rabu saya akan berada di MHI. Saya akan bersiaran di MHI Malaysia hari ini. TV3 saya akan live di rumah. Saya live di rumah. Dan tapi live di MHI lah, hopefully lah, kalau tidak ada arah melintang, kalau semua everything is smooth, kita akan live juga di MHI hari Rabu, InsyaAllah. Okay, itu saja kita punya live. Thank you very much. So far
Semoga ilmu ini boleh membantu anda. InsyaAllah pukul berapa hari Rabu MHI saya tak pasti. Tim saya communicate dengan mereka punya producer. Kalau dah dimaklumkan nanti saya akan maklumkan kepada anda. Oh okay, sorry, pukul 9 pagi. By the way, 9 pagi esok saya cabar semua orang yang live dengan saya buat Facebook live. Okay lah, fine lah, saya live pukul 10 lah. Saya live pukul 10, anda live pukul 9, pukul 10 saya live. Habis anda live pukul 10, masuk saya punya fanpage, tengok pukul 9 saya esok. Saya nak sharekan kepada anda, InsyaAllah. Oh okay, Fadil kata oh tak boleh. Tak boleh 9 pagi esok saya ada live bersama dengan alumni. Alumni, saya akan live dengan alumni. Tapi it's okay, tak ada masalah. Saya live dengan anda pukul 8 pagi lah, insyaAllah esok pukul 8 pagi saya live lah. Sebab pukul 11 pagi saya ada alumni punya gathering, alumni Funny Evo. InsyaAllah pukul 9 pagi esok saya live dekat page Fadi Ghazali. So thank you very much kepada anda yang live dekat page InScan, Institute Keselamatan Negara. Stay tune dengan InScan sebab InScan ada banyak program-program untuk anda. InScan memang very committed untuk bantu anda, insya-Allah. Slot MHI pukul 8.30 hingga 8.45 pagi. Okay, so hari Rabu slot saya adalah 8.30 hingga 8.45 pagi di MHI, insya-Allah. Okay, alright, so thank you very much. InsyaAllah kita jumpa esok pukul 8 pagi. Saya doakan anda dimudahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua, insyaAllah. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum.